prosedur ya untuk uh, apa nama menjayakan satu projek. Kalau kita tengok pada pagi ni, kita nak saya nak pick up satu saja, iaitu bagaimana kita pilihlah daripada banyak construction tu, kita nak tandakan alignment untuk jalan. Yang ada depan kita ni, nota ni adalah circular curve ataupun lengkung bulat mudah, ataupun ini berlaku di jalan raya kan, atau corner lah, corner yang dibina di jalan raya untuk uh, apa nama reflect kepada topografi. Bila kita nak bina jalan raya kan, jalan raya baru contohnya, daripada tempat A ataupun ke tempat B sekian jarak, jadi perancangan yang diambil kira untuk memilih alignment itu saya tak nak sentuh banyak, tapi nak bagi tahu kriteria dia mestilah melibatkan topografik satu kan. Topografik itu maknanya kita cuba elakkan apa nama memotong bukit ataupun meredah fire yang banyak lah kan. Jadi kalau kita tahu kita perlu buat jalan raya daripada A ke B, jadi kita akan cari alignment yang boleh meminimalkan cost. Dari situ kita kata financial impact. Kena tengok juga. Yang keduanya topografik, yang ketiganya adalah socio-ekonomi kan. Betul lah, jalan raya ni kalau perkampungan itu jauh daripada jalan utama, jadi nilai hartanah sekitar tu mungkin tidak setinggi nilai hartanah yang ada berhampiran dengan jalan raya utama. Jadi jalan raya ni dibina untuk kemudahan pengangkutan khususnya kan. Tapi dia ada berkaitan rapat dengan kriteria tadi lah. Jadi kalau kita nak bina jalan raya ni, kita kena set, dia tak boleh lurus saja kan. Dia tak boleh lurus macam highway tu. Highway pun ada dia punya lap dia punya corner dia kan. Jadi saya nak bincang pada pagi ni, dia tidak melibatkan vertikal, tidak melibatkan mendaki dan turun bukit kan. Ada benda ni yang kita sepatutnya cover, circular curve, lengkung bulat mudah, horizontal and vertical kan. Tapi yang kita nak sentuh hanyalah horizontal. Maknanya kita assume that curve ni, lengkung ini adalah plane, dan kita nak tengok yang pattern ataupun types of circular curve sahaja. Horizontal curve sahaja. Okay? Sebelum ini memang dalam syllabus tu kita belajar dua-dua. Bagaimana kita nak set point-point corner di lapangan. Yang ni you akan buat di lab ni, di makmal. Kita ada model untuk ni. And then yang keduanya dalam syllabus sebelum ini kita belajar macam mana nak design, nak pastikan curve ni dia punya sama ada dia downward, dia menurun bukit, dan dia mendaki secara homogeneous. Gradient itu naik very uniform. Dia naik sekata je, dia tak boleh naik sikit turun, naik turun. Dia kalau line dia tu panjang, kalau line dia tu sampai 500 meter, so dia make sure dia naik gradient dia sama ada mendaki ataupun turun, sama saja. Standard je. Untuk memberi kelesaan kepada pemanduan ataupun kepada kenderaan tu lah. Okey. Jadi saya fokus kepada geometrical untuk lengkung bulat mudah untuk horizontal yang tidak melibatkan tinggi rendah permukaan bumi. Ini plane saja. Jadi ini dia punya diagram dia. Okay, saya cuba buat ni. Dia bila kita
design untuk bina jalan kan, kita letak panjang itu, ini tangent line kita panggil. Tangent line ni kita single line sahaja kita design. Kita nak pilih alignment dia kan. Alignment ni yang saya sebut tadi lah, kriteria ada financial impact, topografi, dan juga apa nama, topografi termasuklah perumahan setempat, bukit, sungai dan sebagainya, itu semua. And then parcel lot kan. Kalau kita nak encroach, nak masukkan alignment jalan ni, redah kebun sawit, kebun durian dan sebagainya, so mestilah incurred pada costing kan, kena bayar pempasan tinggi. Jadi kita cuba elakkan daripada meredah. Tapi dalam kanun tanah negara, kita kerajaan berhak mengambil tanah awam untuk maksud kemudahan awam, membina jalan raya dan sebagainya. Tetapi perlu membayar pampasan yang sepatutnya pada tuan tanah. Begitu. Jadi maknanya pun begitu, di pihak kerajaan cuba memilihlah alignment yang laluan yang minimum dari segi costing. Dan dalam masa sama boleh kekalkan maksud jalan itu dibina. Jalan itu dibina ataupun lebuh raya dan sebagainya untuk satu maksudnya lebih untuk overcome masalah trafik yang jam, untuk distance yang lebih pendek, yang keduanya kan, untuk mengelakkan itulah, mengelakkan memudahkan kenderaan komersial supaya aktiviti perdagangan dapat dimaju untuk maksud yang lain-lain juga, kemudahan sektor ekonomi lah. Itu yang memacu kepada bertambahnya jalan raya, lebar jalan dan sebagainya. Jadi bila dia pilih jalan macam tu, straight line dibina pada screen, and then ada tempat tu dia kena ubah, dia kena ubah straight line kan. Ni bermula di A, ni starting project A sampai di sini, so mungkin dia kena ubah alignment, so dia pergi ke situ. Kalau tak nampak sangat dia punya condong tu, dia pergi ke situ lah, dia ubah alignment. Dia ubah alignment, dia pergi ke situ. And then sampai di C, dia ubah balik ke sini. And B. And then di sini yang kita akan connect. So ini kita panggil dia sebagai tangent 1. Ini tangent 2. Garisan tangent. Ini tangent 3, and then tangent 4. Dah singgahlah ke destinasi. Singgahlah ke titik akhir. Jadi antara tangent dengan tangent ni kita akan connect dengan curve. Sambung dia. Tak biar dia tajam macam tu. Jadi kita akan sambung dengan curve lah. Ini yang kita akan bina curve ni. Dari sini. Dia bina. Ini contohnya dia bersambung lah. Dia bersambung. Macam mana ni? Sini dia bersambung. Ini curve. Okay. And then dia sambung sini. Ini curve. Okay. Dia ada starting di sini, dia ada ending untuk T1 and T2. T2 and T3 dia ada ending, dia ada starting di sini. Yang ni yang kita nak belajar kan. Di lapangan dia tidak ada tajam di sini. So sini dia terbitnya satu point yang kita panggil intersection. Intersect. Dan dia ada amount of angle yang dia record sini. Okay. Jadi kita boleh zoom in untuk satu curve ni. Dia ada berapa curve ni? 2 curve, 3 curve sini. So kalau kita zoom in, yang ni yang saya bawa ke sini, dia jadi macam ini. Ni. Ni tangent
sampai di PI, ini sudut yang saya masukkan tadi, sudut ni. Ni dia ada banyak lah. Nak sampai daripada A sehinggalah ke destinasi end of project, so mungkin ada banyak curve-curve. Untuk highway, kita tak rasa pun kita masuk curve ni sebab dia L ni panjang, length ni panjang sangat sampai 2 km, tapi kita berada di atas curve sebenarnya. Melainkan jalan kampung ataupun jalan negeri yang obviously kita rasa tak nak curve tu. Sampai steering tu macam itu lah, saya ingat kan. Itu obviously sebab apa? Sebab curve tu sharp and then length of curve tu pendek. Okey, kelas. Dapat tak? So, saya cakap seorang. Farhan Zailan mana? Yes, sir. Dengar tak? Ada. Okay. Jadi yang zoom in daripada beberapa curve tadi, yang kita belajar ni sekarang ni adalah horizontal, curve yang plain, yang tidak melibatkan naik turun ataupun vertical curve. Tak, kita tak tackle on that. So ini saya nak tengok geometrical, nak bagi perkongsian bagaimana kita nak tackle untuk satu-satu curve. Jadi BC ni BC and EC. Dia ada kat sini, BC and EC. Kat sini ini BC. BC, beginning of curve. Ini EC. Ini EC. Untuk ni lah. Okay. Jadi tengok pada term tu, BC ni adalah beginning of curve. Daripada straight line, tangent ni, dia break sini and then dia ada amount of angle yang kita record, kita panggil dia sebagai deflection angle, and then dia akan divert direction into ke tangent yang baru, tapi ada amount dia, ada angle yang kita record di sini. Alright. Jadi BC ni di mana curve tu bermula, untuk dua tangent tadi, and then dia akan bengkok sini sampailah ke end of curve untuk yang T2, tangent 2. Alright. Jadi geometrical dia untuk lengkung bulat mudah, dia basically come from circular curve. And then kita ada banyak types of curve lepas ni, insyaAllah kita kalau sempat. Jadi jarak antara sini, titik ni, BC ke PI, kita panggil dia sebagai subtangent. Subtangent. Kita boleh kira nanti ni. Ni distance ni kita boleh kira. Ini adalah subtangent. Subtangent. Sini ke sini. And then PI, point of intersection. And then dia masuk ke tangent yang kedua, subtangent. Subtangent juga ni sini ke sini. Subtangent yang kedua. Ini T1 dan ini T2. Okay. Untuk circular curve yang curving ni, ini yang kita panggil L, length of curve. Ini L sampai ke sini. Dan jarak dia, yang ini yang kita panggil radius untuk curve ni saja. R, inilah R. R samalah radius dia daripada center. Jadi R ni yang menentukan ketajaman. Ketajaman L ni. Ketajaman L tu. Ni dia ada L di sini kan yang menentukan ketajaman L. Jadi dia ada midway sini. Dia ada sini, dia ada long chord, kerata rentas panjang, straight line daripada BC ke EC. Ini kan. Jadi ini kita panggil long chord, and then di sini dia ambil di tengah ni daripada center. R ni
Art ni design sahaja, tak nampak pun dekat site. Ya? You design yourself, engineer design untuk curve Y ni kita nak berapa dia punya nilai R. R ni nanti dalam soalan dia akan bagi. Jadi R ni menentukan tajam ataupun moderate ataupun curve ni. Kalau lagi pendek nilai R, curve ni lagi rendah, lagi tak sharp lah. Kalau tajam, kalau panjang dia jadi pendek ke dia jadi macam tajam. Ya. Betul tak? Kalau kita di sini. Alright. Jadi dia punya distance antara ni puncak ni sini ke sini kita panggil sebagai external distance. Tengah ni ke bawah ni M. Ni ordinate distance. Kita boleh kira ni. Ni berapa distance dia. Jadi nilai R sama lah And then untuk circular curve sini 90 degree dan kita tengok sini. The length of circular curve L is dependent on the central angle and the value of arc radius. Jadi panjang tadi tu panjang L bergantung kepada nilai radius yang diberi. Siapa yang bagi radius ni? Radius tak tetap. Radius boleh berubah. Nilai radius ditentukan oleh software lah. Kita akan bagi ni. Jadi EC meaning is end of curve. At the point which the alignment change from circular back to the tangent. Right. Jadi kita tengok geometrical dia bagaimana formula dia nak kira. Alright. Bagaimana kita nak kira tangent ni? Tangent untuk dua-dua belah, okay? T1 dan T2, ni saya sebut tadi T1 kan? Ni T1. Ni T1, ni T2. T1 dan T2 dalam case circular curve dia sama. T1 sama dengan T2. Nak kira T2, T1 ni, ini formula dia. T equal to R, R given R ni. Tangent, deflection angle DPI ni bahagi dengan 2. Ni angle ni kat mana ni angle ni? Angle ni di sini. Dia bagi angle di sini. 20 ke 30 ke. Jadi kalau nak kira tangent 1 dan tangent 2, both side dia similar. Formula dia masukkan nilai R, tangent, angle ni bagi 2. Jadi mudah ya. Itu formula dia. Nak kira apa nama C? C ni apa? C is long chord. Kereta rentas straight line. Daripada BC, dia hit point EC di sebelah sini. Straight line, garisan lurus. Nak kira dia macam mana? Nak kira dia, ini formula you kena ingat. C stand for long chord. 2R. 2R sin deflection angle ni over 2. Sama juga. Cuma sin sini. Sin. Alright. Nak kira mid ordinate nilai M. M di mana? Mid ordinate di sini. Kan? Ini M. Ini M. Okey. Ini M. Dan ini kita panggil sebagai E. E. X ni distance. M and E. Ada formula nak kira macam ni. M ni daripada titik tengah di sini. Sampai sini. Puncak curve ni. Itu nilai mid ordinate M. Nak kira M, formula dia ada. Ni formula nak kira R. Yang ni you boleh hafal lah. Hafal ni. Tapi dalam soalan kita bagi. Tak nak you purah otak memorizing bagi kan. Just orang kata apa? Ambil je pakai nilai ni. Okay. R 1 minus cos over 2. And then nak kira E. Nak kira E pula. Nak kira L. Nak kira L. Bagaimana kita nak kira panjang curve ni? Panjang curve. Nak kira panjang curve. So ini dia formula dia. L, ini kira panjang curve. L 2 pi R duduk dekat PI tu dibahagi dengan 360.
kira L. Ni tengok. Kita nak kira L, 2 pi R duduk di PI bahagi 360 darab. Jadi dapat nilai L, dapat nilai apa nama tangent belah sini, belah kiri, belah kanan untuk tangent dia T1 and T2. Untuk circular curve sama, right? Nilai M ada, nilai E pun dah ada formula, jadi kita boleh kira. Jadi kalau kita tengok geometrical dia ni, dia bagi sini half of apa nama angle dekat PI ni sebenarnya satu sebelah, satu side. Segi apa nama segitiga di sini. Kita boleh keluarkan segitiga di sini. Jadi kita tak perlu, kita just guna je formula lah. Kita tak nak fikir macam mana formula tu terbit. Kita nak draft, kita nak derive formula tu. Kita nak make use saja. Jadi boleh ni. Alright, ini concept of degree of curve. Many highway or road agencies use the concept of D to define the sharpness of the curve. Dia tak guna R, dia guna D. Ada setengah tu lah. The degree of D, degree of D is the of curve D is defined to be that center angle subtended by 100 feet of chord. Jadi bagaimana formula dia kalau D? Jadi saya ingat pening kepala sini, you focus on ni lah. Ini kalau soalan tu bagi nilai D, jadi nak kira L dia macam mana? Dia bagi D. Jadi D, ambil saja nilai D yang dia bagi tu, dia tak bagi R, dia bagi D. Kalau yang ni, L ni dia ada R. Dia ada R ni. Dia guna radius. Radius, tapi yang ni guna D. Tapi formula ni pun terpakai lah. Kalau bagi D, guna formula ni 100. 100 is a constant value. Didarab dengan yang ni bagi. Dia tak, formula dia berubah. Formula dia berbeza lah. Okey, dan ini kita nak set point of curve. Jadi yang tu you boleh kira lah. You boleh buat question apa nama latihan untuk dapatkan nilai apa nama tangent, nilai untuk dapatkan dia punya M and E. Okey, maknanya data yang kita perlukan dalam formula differential tengok sini, data yang kita perlukan satunya nilai apa? R, kan? R kita perlukan. Lepas tu kita perlukan theta. Ini saja. Ada dua ni okey. Ada dua data ni kita boleh buat calculation untuk dapatkan apa? T, untuk dapatkan M, untuk dapatkan E. Untuk dapatkan lagi satu L. L ni apa? Length of curve. E is extended distance dekat puncak tu. M is a mid ordinate distance. Mid distance and T is subtangent. Okay. Data dia, parameter dia yang kita nak is nilai R almost given. Given. And then diffraction angle di point of intersection. Okay. Jadi ini bagaimana kita nak apply di lapangan. Kita nak tanda supaya curve tadi nampak curve, bukan straight line. Di lapangan. Jadi itu lab yang terakhir saya kira. And the most common method of locating of a curve in the field is by the fraction angle. Ya, ini masih lagi relevan. Tapi di luar sana kita dah guna coordinate method. Saya sendiri masa kerja dulu dah pakai coordinate method dah. Tapi
typically the theodolite is set up at BC and deflection angle are changed from the tangent line. Jadi bagaimana kita nak letak point-point of curve ni, supaya dia nampak lengkung lah. 1, 2, 3, 4, and then last kali flip ni ke EC ni. And then bila kita draw, nampak ni, nampak lengkung. Yang ini garisan panjang, garisan tangent yang straight kan. Jadi di lapangan besok, you pack daripada tangent ni you nampak lah. Yang ni kita letak satu kertas, apa nama tu, A4 putih, kalau atas rumput, ni pun interval yang kita set, kita nak every 5 meter interval contohnya kan. Dia nampak you pack sini, you pack sini, you pack sini kertas putih, dia nampak lengkung tu. And then yang ambil gambar lah kan. Kalau kita tanda ikut prosedur dia. Jadi macam mana nak tanda ni? Inilah yang kita panggil sebagai setting out. Kerja-kerja transfer maklumat dari atas design, drawing ke lapangan. Itu maksud dia. Faham tu setting out? Dia bukan curve saja, dia boleh jadi building. Tapi saya bawa satu topik kita nak study on curve sebab dia related dengan highway. Nanti dia akan belajar highway. Highway dia belajar part 3 semester yang sama ke tahun depan ni? Highway, dia baca ke belum highway? Belum sir, belum. Belum sir. Belum belajar lagi highway, betul? ECG 344. Belum lagi sir. Masih ada 4. Yang 5 ya. You bawa saya berapa sekarang? 3. Okey. Sebab dia ada connection dengan highway, building pun dia juga, tapi ambil highway lah. Dia nampak alignment tadi. Dia nampak bagaimana alignment tadi tu membengkok lengkung. So, jadi bila kita pack di sini, menggunakan kaedah yang kita ada banyak kaedah. Kita ada kaedah coordinate, kaedah offset, kaedah two set or two theodolite, kaedah offset, kaedah mid-ordinate dan sebagainya. Jadi ini kaedah deflection angle. Kaedah deflection angle. Jadi saya ajar saya nak guna deflection angle ni. Sebelum itu, kita nak faham ni. Ini dia bagi data, tengok according to figure 7 ni 10-7 ni figure ni lah, diagram ni. Dia bagi nilai radius. Nilai radius maknanya nilai ni lah. Nilai ni. Radius. Allah Rabbi. Radius untuk yang ni. Okay. Ni radius untuk curving ni dia bagi. Ni sama sepatutnya. Dia is 400 meter. Ini maksud dia. Dia bagi station at BC. Dia bagi station at BC. Station at BC, maksud dia macam mana? Maksud dia daripada kosong ini, daripada 0 meter starting project, sehinggalah ke titik BC ni. BC ni is beginning, starting of curve. Jadi sini adalah, ini jarak dia. Maknanya macam ni, dia bagi bentuk metrik. Kadang tu soalan dia tak bagi macam ni dah, dia buang je kosong-kosong tambahan, dia bagi sama juga 196.738 meter. Ataupun dia bagi jauh, contoh dia 1000 meter. Dia boleh bagi besar. Maknanya macam ni, daripada 0 meter ni starting project, sehinggalah ke titik ni,
is a distance. Ataupun kita panggil sebagai chainage pun boleh. Pernah jumpa, pernah dengar term chainage ni, atau pernah tengok ejaan chainage ni di tepi-tepi jalan. Ataupun dia buat macam ni, CH. Pernah nampak tak? Awak tak nampak berjalan tu, awak nampak kereta depan kan? Bukan jalan tengok tepi. Betul tak? Okey. 0 meter sampai ke sini dia bagi. Dia bagi tahu data yang dia share dengan kita is chainage ataupun distance dia rekod sebagai contoh dalam kes ni 196.738. Maknanya 196.738 meter. Okey? Jarak dia bermula dari kosong ke sini. Jarak dia. Ataupun dia boleh bagi 1000. Kalau 1000 ni yang dia buat macam ni. Jadi ini format ada 0 plus something. Tapi dalam soalan kita tak bagi faham ini, kita bagi straight forward je. Straight forward distance dia. Cuma dia ada perpuluhan sikit. Dia ada perpuluhan tu menunjukkan distance itu diukur dengan tepat lah. Diukur dengan teliti. Precise sampai 3 desimal. Daripada sini ke sini 738, and then dia bagi juga chainage DEC ataupun station. Kita boleh sebut station at EC. EC ni di sini, di sebelah sini. Dia bagi 286 448. Sini 196 738. Maksud dia punya distance ni daripada 0 dia lalu BC, dia break sini. Distance yang dia dah lalu daripada kosong sebanyak 196.738. And then dia bergerak lagi ikut curve. Bergerak dia ikut curve sampai curve ni sampailah ke isi menjadi 286448. Menjadi 286.448 meter. Maknanya 286.448 meter ni bermula dari mana? So apa tu? Kamu saya? Tahu tak? Seorang yang video ni bercakap ni. Dari kosong. Maknanya kalau kita tahu panjang L berapa? Sebab syarat dia isi ni dia mesti compulsory, mesti melalui L. Dia tak boleh dia tak boleh pergi ke PI and then turun ke sini. Tak boleh. Rule dia mesti lalu curve. Maknanya 286 ni dia dah dari starting kosong lalu sini. And then daripada kosong sampai ke sini distance dia 196. So berapa? Length of curve. EC tolak BC se. Ya, betul. Itu kaedah dia. Bagaimana kita nak dapatkan nilai EC, maknanya kalau stesen tu diberi di BC, you kena libatkan L. Faham tak? You kena libatkan L. Maknanya BC tambah L dapat EC. Faham? You tak boleh main BC tambah T1 tambah T2. Maknanya betul juga itu logiknya. Tambah sini, dapat sini kan? Tapi tak salah. Dia mesti lalu curve. Okay? Cara dia. Alright, now bila dia dah tahu, dia dah bagi benda ni. Jadi dalam kes ni L89, maknanya 286.448 tolak 196.738. Okay, dia bagi 89.710 itu nilai L.
Ataupun dia nak guna formula. Nak kira L macam mana tadi? Dia bagi sudut di sini adalah berapa? Ni dia bagi. 6, 25, 30. Maknanya kalau bahagi 2, dia dapat 6. Ni dah bagi 2 lah ni. Maknanya kalau nilai theta ni single, ni lebih kurang 13 degree kan? Sorry. Yes, 13. Maknanya theta dah bagi 2, dia dapat 6, 25. Jadi kalau kita nak guna formula L, kira L macam tadi? L is 2 pi r kan? 6, 25, 30 bahagi dengan 360. Dapat tak 89? Ini berkira. Bagi terus je. Ini 1-0. Betul. Sama tak juga dengan BC tolak dengan EC. Balik. EC tolak dengan BC kan? Betul dia dah bagi EC. Kita kira EC. Boleh tu. Kan kita boleh kira tu EC tu berapa. EC tolak B. Kita check. 2 pi R 400. Dapat tak 89 ni? Check tu lah. Apa nak? Putri. Putri ada? Putri Nur Syuhana. Boleh kira? Apa yang buat? Kita nak masuk jadual. Orang lain macam mana? Tak dapat ke? Okay. 286, 448 tolak 196, 38 dapat apa? Dapat 89.710. Salah ni. Tengok formula L tu. Tengok formula L tu. Formula L ni kita ni tak bahagi 2 pun. Betul tak? Saya ambil L ni, kita ni dah dibagi 2. Jadi yang ni kali dengan 2 dulu dah. Sebab ni dah half. Ni separuh ni. Bukan ni. Salah ni kan? Betul tak? Betul sir. Kali dengan 2 maknanya 13 kan? Bagi dengan 160 baru betul. Baru keluar tu sepatutnya lah. Okay. Salah. Okay. Jadi
Dia boleh, kalau channel ni, dia boleh channel, dia start from 0 di sini, kilometer. Dia boleh break di sini. Okay, let's say 10,500 meter di sini. And then kita kena tambah dengan L untuk dapatkan channel D isi. And then tambah dengan ni L1, ni L2, okay. Kita dapatkan di sini. Dapatkan station ataupun channel di T3 yang ni isi bagi curve ni dia BC bagi curve yang sebelah. Okey, kita tengok tengok nota dia yang ni dulu. Tengok. Ini. Alright. Tengok type of curve dulu. Okey, ini compound curve. Compound curve ni, a compound curve consists of two usually or more circular arc between two main tangent turning in the same direction and joining at common tangent point. So diagram dia macam ni. Ini compound curve. Jadi dia ada satu nilai kita panggil dua arc. Dia ada dua L. Dua L di sini. Kalau kita combine ni, kita zoom in, dia ada R1, L1. And then R2 dia ada L2. Kan? Tapi dia boleh combine juga di sini. Ini compound curve, dia gabung. Jadi ini yang sebab kalau kita tengok L tu panjang, kadang-kadang tu dia dah combine dengan R yang berbeza. Dua curve di sini, tapi dia bergabung. Itu kita panggil dia compound curve. Nak kira untuk L1, R1 ni formula dia sama tadi. Sama tadi, tak berubah. Jadi L2 pun sama. You guna R2, jangan guna R1. Kan? Okay. And then reverse curve. Yang saya bagi macam reverse curve lah ni. Kan? Reverse curve. Dia ada sebelah atas, itu baru sebelah bawah. Ada balik. Ini reverse curve. Contohnya macam ni, reverse curve. Macam ni. Kan? Ini daripada back tangent sampai sini, masuk sini. Alright, R1. And then dia ada lagi tangent ataupun L yang pendek ya di sini, kedua. Ini R2 pendek berbanding dengan R1 yang lagi panjang, dan dia punya ni lebih moderate. Yang ini lebih tajam curve dia sebab ada pendek. Betul tak? Ini reverse curve. Ini non-parallel tangent. Tangent tak sama. Jadi macam ni. Yang ini tangent sama. Ada tangent sama dan tangent tak sama. Ini tangent yang sama. Macam ni. Okey Okey, itu saja. Jadi sebelum tu kita nak tengok yang bagaimana nak kira. Kita ada masa sikit lagi. Kita start lambat. You ada kelas pukul 10 suku kan? Jom pukul 10. Ada sir, pukul 10. Pukul apa? Pada suku. Kita go tu 10 suku lah, insyaAllah. Jadi kalau untuk lab, apa yang kita bagi data ni, and then bagaimana nak kira. Ini jadual dia. Saya ingat yang ni saya kena terang dekat kelas lah. Dekat kelas lah. Dia lagi clear. Tak puas hati kita kat sini. Dekat lab tu saya brief sekejap, so you buat lah. Okay? Yang nak isi jadual. Bagaimana dapat data ni. Kelas?
Since dia dah tahu gymnastics, saya tak sekarang. Masih ikut putih saja. Saya tak nak dapat ni. Kalau saya banyak nak kena conteng. Seperti inilah kita akan guna keadaan lab kita focusing on this method diffraction angle untuk padding all the point of curve ni. Looks like curving. Memang nampaklah dia punya curve tu di lapangan yang saya ingat tak masa lama, cuma you kena prepare dulu, kena lengkapkan dulu jadual sebelum you ke site. Alat pun kita akan guna depend nanti nak guna cedolat dengan tape pun boleh. Okey. Ada soalan? Tinggal lagi nak padding tu. Betul lah, untuk di makmal kita jadual tu saja saya tak lagi ni yang saya sebut tadi vertical curve. Vertical curve ni nak dapatkan maklumat jadual dia mesti di maklumat had. Mahal. Macam dia ada di best tu. Ini tak sentuh ni, dia tak tahu. Ada berapa orang ni? Pending. Kita tengok pending sekejap lah. Ya. Ya. Boleh. Boleh. Kita guna cedolat dengan tape pun boleh. Kita guna total station pun boleh dengan prism. Saya akan tentukan nanti esok kita nak guna apa. Mudah. Baik. Tengok jarak dia lah. Dia nak guna apa? Dia boleh guna tu. Boleh guna dua-dua alat. Hadi ada? Hadi? Ada Ustaz. Ahmad Bifta Ul-Qalbi. Ada. Ada. Arif Iskandar ada. Ada. Ariha Aisyah. Ada, sir. Muhammad Ali Farhan bin Muhammad Rizal. Ada Sir. Muhammad Alif Luqman, Muhammad Farhan, Sini, sir. Muhammad Farhan Zailan, Saya, sir. Muhammad Hamizan Ismail, Muhammad Hamizan Ismail. Tak ada? Tak ada? Ada? Ada. Muhammad Irfan bin Ada sir. Nur Ashhani, Ada sir. Muhammad Syarifuddin Aiman bin Muhammad Noor, Ada sir. Nailah Uzma binti Ismail, Ada, sir. Nur Aina binti Nur Afendi, Ada, sir. Nur Amira Syahida, Iliani, Yes, sir. Nurin. Nurin tak ada.
Nurin Atira. Nurin Atira. Nurul Hafiza. Saya, sir. Putri Ada, sir. Najiha. Saya, sir. Zatul Nadia. Tak ada eh? Okay. Abdul Qayyum ada? Saya, sir. Ahmad Fauzul, Yes, sir. Amalina, Ada. Arif Syazwan, Aris Hilman, Saya, sir. Muhammad Alif, Muhammad Razwan, Yes, sir. Muhammad Razi, Ada, sir. Muhammad Amin Nasrullah bin Zulkifli, Ada, sir. Muhammad Faris bin Hazban, Muhammad Faris bin Hazban, Muhammad Faris bin Hazban tak ada. Muhammad Haris bin Muhammad Razi. Ada, sir. Alright. Muhammad Nazril Iqmal, Saya, sir. Najmi Nazaruddin, Saya, sir. Nur Ada. Adi, Nur Abida Zulkifli, Saya, sir. Nur Anisha Indiana, tak ada. Nur Iman bin Muhammad Sufian, Saya ada, sir. bin Najla Nazihah binti Ismail, Saya, sir. Nurul Husniyah binti Hasnan, Saya, sir. Nur Syuhada binti Hasan. Tak ada Saya ada, sir. Ada Putri Nur Syuhada binti Hasan ada. Siti Normi Amirah binti Zaki. Tak ada. Syed Irfan. Yes, sir. Baik. Okey. Untuk curve ni, kalau di lapangan dulu kita akan buat, untuk ni kita akan buat di padang. Kita akan buat di kawasan yang agak ni lah. Kita buat di padang rugby. Tahu sikit lah kan. Jadi, untuk yang besok tu mungkin kita buat di kawasan West Company tu kot, parking. Kawasan tu lah, tak boleh kawasan ni sempit. Okey dah. InsyaAllah jumpa minggu depan. Practical test 1. Practical test 1 ni leveling lah. Soalan bocor. Leveling kita tengok leveling, practical dia. Pada staff, sebagainya, konsep dia. Okay. Jadi individual, you have to have setup and diploma, you have your own map reading, ya, gitu. Okey, tambah minggu depan. Alright, jadi portion dia agak besar tu 20% individual, ada 3 notes of practical test, so contribute for 60%. 60% practical test, 10% your lab report.
Lagi 30% adalah final assessment. Nanti yang kita buat selepas minggu 14 atau minggu, ataupun kita panggil itu nama lain bagi peperiksaan akhir lah. Jadi saya ingat survey ni subjek yang boleh support your GPA, boleh score, dan minta you all dapat A ramai lah untuk kelas saya. Please commit dan apa nama nanti kita akan tengok apa subjek yang saya ingat saya lack extension daripada kira-kira luas dan isi padu bagi cross-sectional. Nanti saya skip hari tu. Saya tak buat lagi. Dan terus kepada teori lah. GIS, GPS, yang tu kita boleh deliver dalam slide sekejap saja. Untuk awak punya yang melibatkan calculation, saya ingat tak ada dah. Itu saya tinggal yang calculation. Kita habiskan yang bagaimana nak kira luas dan juga isi padu untuk area cross section untuk leveling. Okey, insyaAllah jumpa hari Khamis ni, tengok macam mana untuk yang sejam tutorial tu apa yang kita boleh buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Ya.